dan dia ada bagi persamaan. Okay, persamaan ni dihubungkan oleh Y sama dengan H 1 tambah X kuasa K. So ini adalah bukan linear. Okay, lepas tu dia akan bagi tahu H dengan K ni ialah pemalar. So awak hanya tahu Y dengan X ni ialah pemboleh ubah. Okay, berdasarkan jadual di atas, binakan satu jadual bagi nilai-nilai Y, H X 1 tambah X kuasa K. Saya tertinggal kat sini. Plot melawan. So kita tengok log Y melawan log X tambah 1. So inilah Y besar kita dan X besar kita. Yang ini yang kita akan buat nilai yang baru. Kita tak boleh guna X, Y yang diberi sebab kalau awak plot awak tak akan dapat garis lurus. Kenapa kita nak garis lurus? Kita akan cari dia punya kecerunan lah. Kita ada pemalar yang kita nak cari. Okay, so kat sini awak kena bina jadual yang baru. Lepas tu bila dah buat kena ikut skala dia dan buat paksi Y dengan paksi X. Kemudian kita akan lukis satu garis lurus penyuaian terbaik. Dah siap tu kita akan jawab soalan lah, gunakan graf dalam B untuk mencari nilai H dengan K. So ini contoh soalan. Okay, so tips melukis graf hukum linear. Yang pertama, jalan kerja awak semua ada di atas kertas graf sahaja. Tolong jangan buat atas kertas lain. Okay, so semua kat kertas graf. Jadual, graf, jalan kerja semua atas kertas graf. So you need one page of kertas graf sahaja. Tak perlu kertas kajang. Benda ni sampai SPM awak kena buat. Okay, dan guna pensel sahaja. Once awak pegang kertas graf, awak hanya boleh guna pensel sahaja. Tolong jangan guna pen. Awak nak cantik paksi Y tu nak pakai pen, marker hitam. Tak nak. So, once awak pegang kertas graf, awak kena pakai pensel. Benda tu memang basic things. Tapi saya tengok ada kawan-kawan awak dia buat jawapan. Sebab saya minta buat jawapan semua atas kertas graf, dia guna pen. So basically kalau pegang kertas graf, awak hanya boleh pakai pensel sahaja. Semua graf pun, daripada graf fizik ke graf kimia ke graf mat ke, semua kena pakai pensel. Okey, yang kedua, bina jadual. Nak buat jadual nilai yang baru tu, pastikan 2 tepat perpuluhan sahaja. Jangan 3, 4, 5, jangan 1. Nak 2 sahaja, 2 tepat perpuluhan. Okay, ni selalu orang lupa. Dia bubuh 3, bubuh 4, kadang bubuh 1. Okay, next, pintasan Y dan kecerunan. Dia ada 2 cara lah. Satu, awak gunakan kalkulator. Awak akan dapat dia punya pintasan Y dan kecerunan. Kedua, awak kena baca daripada graf yang awak lukis tu. So ada 2 jenis kecerunan dan 2 jenis pintasan yang awak akan dapat. Kemudian awak akan bandingkan dengan persamaan yang awak dapat melalui Y sama dengan MX tambah C. So tadi dia dah bagi awak persamaan tidak linear. Nanti awak kena linearkan. Awak buatlah nak bahagi ke, nak ambil log ke, nak darab ke, nak buat salingan ke. So, awak akan bandingkan nombor 2 dengan nombor 3. Nombor 1 kita tak pakai sebab kita hanya buat panduan sahaja. So maksudnya graf kita tak larilah daripada format. Okay, daripada kalkulator punya nilai. Okay, so jalan kerja dan graf semua berada di atas kertas graf. So ini contoh satu jawapan yang dah lengkap. Dia ada jadual di atas kertas graf. Dia ada paksi Y, paksi X, skala yang betul. Mula daripada asalan, skala dia betul. Dia ada titik yang dibuat X ni, dia buat penyuaian terbaik. Lepas tu ni jawapan dia, yang ini dia jawablah jawapan H dengan K. Dia ada persamaan dia yang ditukarkan daripada tak linear kepada linear. So ini sahajalah yang awak perlu jawab dan awak boleh dapat 10 markah. Hanya tulis dekat kertas graf macam ni sahaja. Okay lah, next. Guna pensel saja ya. Okay, jadual nilai, kita akan bina jadual di hujung kanan kertas graf. Kemudian kita hanya isi 2 tepat perpuluhan sahaja. So bundarkan jika perlu. So dekat atas ni ambillah ruang kosong di sebelah kanan. Kat sini ialah kertas graf SPM awak. Awak kena tulis IC awak. Lepas tu awak kena tulis nombor pusat ataupun nombor pusat dan angka liran. Lepas awak tulis nombor soalan berapa. Atau tak tulis pun pemeriksa akan tahulah. Tak ada soalan lain yang pakai graf hukum linear. Dia ada 2 sahaja. Hukum linear dengan satu lagi ialah pengaturcaraan linear kalau tak silap saya, yang hanya guna kertas graf. So tak ada kertas graf lain. Okay, so tulis nombor soalan kat sini dan awak terus bina jadual. Jadual ni tak perlulah nak bina cantik, nak pakai pembaris lah, garis, lurus, apa semua tak perlu. Asalkan ada nilai. So letak Y, besar dia ialah log Y. X besar dia ialah log X tambah 1. Maksudnya kita kira X tambah 1 baru ambil log. Okay, kemudian kita akan gunakan kalkulator. So awak tengok dekat kertas graf awak. So masing-masing dah ada kertas graf. Okay. So dekat atas kertas graf awak ni kita akan tulis
jadual nilai. So awak boleh tulis jadual nilai sekarang. Okay, log Y dengan log 10 X tambah 1. Okay, ni Y besar kita kan, ini X besar kita. Okay, buat sekarang kalau awak tak try nanti awak tak ingat. So kita tengok nilai-nilai yang diberi. Okay, so yang log Y tu maksudnya awak ambil kalkulator awak dan kira log lah, masukkan log Y. Okay, yang pertama tu Y dia 5, so ambil log 5. So akan dapat 0.6989. Okay, saya pakai kalkulator kelas Swiss kalkulator hitam saya yang biasa, saya tak tahu mana pergi. So kat sini awak buat untuk Y besar awak, dia suruh kira log Y. So ambil asas 10 tu, kalau kalkulator biasa tak payah tekan 10 tu, dia tekan log memang asas 10. Kalkulator kelas Swiss ni kena masukkan 10, masukkan 5. So awak akan dapat 0.6989. So ingat saya nak 2 tempat perpuluhan saja. Jadi awak kena bundarkan jika perlu. So kalau awak ambil perpuluhan ni 0.69. Ni 2 tempat perpuluhan, tapi nombor selepas dia adalah 8. Kita kena bundarkan. So tambah 1 dia jadi 0, tambah 1 jadi 0.70. Okey, yang kedua lah log 6.5. So kita replace lah 5 tu jadi 6.5. Kita akan dapat 0.81291. So kita nak 2 tempat perpuluhan saja. So 0.812 kat sebelah dia, so tak perlu bundarkan. Jadi 0.81 sahaja. Okey, boleh tak? Kalau boleh tolong raise hand sambil buat tu. Okey, so semua buat dengan saya. Okey, next one, log 7.8. Okey, dan terus saya buat terus, awak pun buat terus. Nanti kita compare jawapan. So log 10, 7.8. Ambil 2 tempat saja, so 0.89. .949. So kalau kita bundarkan nak 2 tempat perpuluhan saja 0.915. Okay, log 10, 10, 1 lah. Nak tulis 1 saja atau 1.0 nak bagi cantik pun tak ada masalah lah. So saya tulis 1 je lah. So ini bukan fizik yang 2 tempat perpuluhan penting. Tak apa, tak kisah. Yang penting jadual ni 2 tempat perpuluhan je. Okay, siap untuk paksi Y besar saya. So sekarang saya nak buat paksi X. So log X tambah 1. So kita kena X tambah 1 dulu baru ambil log. So 1 tambah 1 ialah 2. So ambil log 2 lah. Kita dapat 0.30. Okay, next one. 2 tambah 1, 3. So ambil log 3. 0.477 jadi 0.48. Next, log 4. 0.60. Okay, log 5. 0.69897 jadi 0.7. Okay, next, log 6. 0.778. So kita ambil 0.78. Okay, next. 7. Last kali 7. 6 tambah 1. So 0.845.
Jadi 0.85. Okey, so settle jadual nilai saya. Okey. So yang lain semua dah siap? Betul tak jawapan saya ni sama dengan jawapan awak? Kalau betul tolong raise hand. Okey, so ramai yang raise hand. So kita dah siap jadual nilai. So next one, kita akan guna kalkulator sepantas mungkin untuk mengira apakah nilai M dan nilai C yang dapat guna kalkulator. Ini hanya sebagai panduan kita, maksudnya kita tak off track. Okey, so apa dia punya tips calculator? Okey, gunakan calculator untuk mencari nilai pintasan Y dan kecerunan sebagai panduan sebelum mula melukis graf. Okey, ada dua jenis calculator kat sini. Okey, satu siapa yang pakai calculator yang biasa 570MS, guna step ni. Calculator kelas Swiss guna step ni. Okey, so siapa yang guna calculator biasa boleh raise hand. Okey, so ramai yang guna ni. Ada lebih kurang 11-12 yang guna ni. Okay, so saya pakai calculator yang biasa ni dekat sini. Boleh nampak Okay, so kita buat step kita. Okay, yang calculator kelas Swiss tunggu sat Okay, yang pertama buat mode. Tekan sampai nampak REG, regression. Itu singkatan bagi regression. Okay, tekan sampai nampak REG ni. Okay, maksudnya tekan nombor 2 kan. Kemudian ambil nombor 1, ni linear. Okay, tekan nombor 1. So kita dalam mode REG, regression. Okay, settle. Okay, yang kedua kita akan masukkan koordinat X dengan koordinat Y kita. Contoh kat sini 2,1.345 ni contohnya 2,1345 kena tekan M+. Okay, kita masukkan nombor kita. Kita punya X dulu. Kita masukkan ikut kita baca koordinat kan, kita baca koordinat X, Y. So kita akan masukkan X dulu. So X kita ialah 0.3. Masukkan 0.3. Kemudian tekan koma. Masukkan Y besar kita pula. Y besar kita ialah 0.7. Okey, jangan tekan sama dengan tapi tekan M+. Ini M+. Okey, klik M+, tekan situ. So itu adalah data yang pertama kita masukkan. Okay, next kita akan ulang je. Kita masukkan data yang kedua iaitu 0.48, 0.81. Okay, tekan M+. Kalau awak tekan sama dengan jadi error, awak kena repeat balik. Tekan M+. So ini data yang kedua. Okay, masukkan sampai habis data. So 0.6 dengan 0.89. 0.6, 0.89. Tekan M+, data yang ketiga. Kemudian masukkan data yang keempat, 0.7, 0.95. Tekan M+, data keempat. Data kelima ialah 0.78, 1. Tekan M+. Last one ialah 0.85, 1.05. Tekan M+. Okey, so ada 6 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So semua data kita dah masuk. Awak boleh tolak kat sini. Awak boleh tengok atas bawah Okey, atas ke bawah. Boleh scroll down dekat kita punya ni. Okey, so next one. Mak saya tekan apa ni? Okay, kita akan shift 2. Tekan shift, tekan nombor 2. Okay. Dah siap masukkan 6 data tu. Next ialah tekan shift, tekan nombor 2. Shift 2. Kemudian tekan arrow 2 kali, arrow ke kanan 2 kali. 1, 2. Okay, so awak akan nampak ada ABR tu.
Okay, so ABR tu dia kata tekan A. Kalau A nak tekan nombor 1, itulah nilai C. Okay, kalau nilai M tu ialah B. So ingatlah alfabet C baru M. A tu ialah pintasan Y, B adalah kecerunan. So kita nak tahu pintasan Y kita. A tu ialah C, B ialah M. A ialah C. So A kita nak dapatkan pintasan Y dia, kita tekan nombor 1. Alamak, saya dah kacau kat sini lah. Tekan shift. Tekan nombor 2. Tekan arrow 2 kali. Tekan nombor 1 nak dapatkan pintasan Y. Okay, dah tekan tu, tekanlah sama dengan. So kita dapat 0.508 ataupun 0.51. So saya catat dekat graf saya ni, saya catat dia punya kecerunan ialah 0.508 ataupun 0.51. Okay, next kita nak tahu kecerunan. Sebab kita kena kira kecerunan. So biarlah kecerunan kita tak lari mana daripada asal lah. So, okay, kita tekan apa? Tekan shift. Tekan nombor 2. Tekan arrow 2 kali. Sampai nampak B tu. So tekan nombor 2. Tekan sama dengan. So kita akan dapat kecerunan dia lah 0.633. Kita catat dekat sini. So ini akan jadi panduan awak. So kalau awak kira kecerunan dengan pintasan Y tu lari jauh, maknanya ada something wrong. Diberi jika awak key in data kat kalkulator tu betul. Kalau awak kira dekat kalkulator tu salah, so sebenarnya akan jadi salah lah. So hati-hatilah. So kita dah dapat kan panduan kecerunan dan pintasan Y. So next, dah siap Okay, lupa pula Classwiz punya. Okay, siapa yang pakai kalkulator Classwiz? Boleh raise hand? Tak ada orang pakai kalkulator Classwiz Kalkulator ni. Ni kalkulator Classwiz. Tak ada Oh tak ada, tak payah tunjuk lah Tapi in case kalau awak nak beli kalkulator Classwiz ni, ini dia punya cara. So saya tak payah tunjuk lah yang ini Okay, next adalah kita nak buat paksi Y dengan paksi X. So apa skala paksi Y kita? Kita tengok balik soalan. Okay, paksi Y kita dengan paksi X kita, kedua-duanya sama skala. Okay, 2 cm kepada 0.1. 2 cm kepada 0.1. Maksudnya ni, yang ni 2 cm. Okay, ni sampai sini kotak yang besar ni 2 cm. Maknanya 10 kotak kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini maksudnya 2 cm. Kalau awak ambil membaris pun, dia adalah 2 cm di sini. So maksudnya 10 kotak kecil ataupun satu kotak yang besar ni mewakili 2 cm. Okay, awak nak buat paksi awak macam mana? So ini awak boleh kata awak nak buat macam mana paksi Y awak. Adakah paksi Y awak tengah-tengah? Adakah paksi Y awak bawah sikit ataupun nak kena atas sikit? Time itulah planning. Macam mana kita nak tahu planning? Kita tengok kita punya ni. 0.508. Okay, pastikan nilai ni ada dalam graf awak. Kemudian awak tengok paksi X awak ada tak nombor negatif. Tak ada nombor negatif. So tak perlukan paksi negatif untuk paksi X. Paksi Y pun sama, tak perlu nombor negatif. Planning dulu sebelum buat graf. Sebelum buat paksi. So mesti ada 0.508 ni. So jangan buat ujung macam ni. Okay, ni ujung graf ni. Atas graf ni jangan awak buat paksi awak kat sini. Haram sekali Mesti tinggalkan sikit. Okay. Saya buat yang ini, saya selang satu kotak ataupun dua kotak kat sini. Sini ataupun sini. Yang penting jangan buat ujung. So dekat kes ni, negatif tak ada. So saya akan buat ujung ni lah. Okay, sebelum saya buat ni, saya garis ni, saya fikir dulu kat sini cukup tak nak sampai ke X ni. X ni paling besar nilai dia lah 0.85. So saya kira lah kalau saya buat kat sini, paksi Y dia cukup tak? Dia 0.1. So 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. Sampai hujung graf 0.9. So cukup. So, saya boleh garis lah. Saya selang 2 cm kat sini. Saya garis. Okay, so yang bawah, nak buat yang bawah ni cukup tak sampai atas ni? 1.05. 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 8, 0.9, 1.0, 1.1. Okay, cukup. So awak
kena rancang lah dulu tak boleh main terus buat. Okay, so saya ada paksi Y dengan paksi X saya dah. Okay, saya kira cukup. Saya buat belah bawah ni kiranya cukup. Dengan basket handphone ni baru nampak. Okay, so settle paksi Y awak. So, ni label jangan lupa. Ni ialah log asal 10Y. Bawah ni ialah log 10 X tambah 1. Okay, dah settle. Kemudian letakkan skala dia. Ini kita mesti mula asalan kan. 0, 0.1, 0.2. Ada siapa-siapa boleh tolong screenshot tak untuk saya buat report. Jadi awak bagi message. Tenggat mesti ada lah, itu basic lukis graph. Okay, so siap untuk paksi Y, kita ulanglah. Paksi X pun samalah 0.1 untuk 2 cm. Sampai 0.85, 0.6, 0.7, 0.8, last one ialah 0.9. Okey, siap graf saya. Okey, so kalau dah siap raise hand. Belum? Okey, saya tunggu sekejap. Clear kan? Saya punya gambar ni clear kan? Okey, kalau dah siap buat skala dia, nanti tolong raise hand lah. Navindran, Puteri Saira dah siap, 2 orang je lagi. Saya tunggu lagi 1 minit untuk awak lengkapkan. Benda ni jangan buat lama sangat ni. Calculator, paksi Y, senggat-senggat tu tak boleh lama-lama. Kita banyak lagi kerja nak kena buat. Banyak lagi soalan nak jawab. Jangan shock sendirilah buat lama-lama. Jadual pun buat pantas-pantas, fokus. Okay, so ramai yang dah siap. Okay, kita dah siap skala. Sekarang kita akan plotkan titik kita. So kita ambil titik yang pertama kita iaitu 0.3 dengan 0.7. So 0.3 kat mana? 0.3 X ni kat sini. 0.3 dengan 0.7. 0.3, 0.7. So sinilah. Ni 0.7, Y dia. Yang ni 0.3. So kita tandakan X kat sini. Okay, next. Yang kedua 0.48. So macam mana kita nak baca daripada graf ni 0.48. Ni 0.4, ini 0.5. So tengah-tengah ni mesti 0.45, betul? Okay, so maksudnya setiap satu kotak kecil ni mewakili 1. 0.41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 0.48 kat sini. So dengan 0.81. So setiap satu kecil ni mewakili 0.01. So 0.48 dengan 0.81. So kat sini kita letak X. Okay, next one 0.89 dengan 0.6. So ini 0.6. 0.6 dengan 0.89. So satu lagi kotak nak pergi ke 0.9. So saya tanda X. Okay, next ialah 0.95. 0.7 dengan 0.95. 0.995 tengah-tengah sinilah. Okay, next one 0.78 dengan 1. 0.78 dengan 1. Ke sini. Last one ialah 0.85. 0.85 dengan 1.05. So kat sini. Okay, siap. Okay, kalau dah siap tolong raise hand. Okay.
Okay, lepas dah buat, apa kita buat? Okay, apa kat sini tulis? Okay, bina paksi Y dan X mengikut skala, kemudian label paksi, plot semua titik dengan betul ni. Kalau awak salah satu titiknya, dia akan jadi salah, maka tak dapat. Sambung titik dengan garis lurus penyuaian terbaik. So, apa maksud garis penyuaian terbaik? Garis lurus penyuaian terbaik ialah garis yang melalui sebanyak mana titik atas graf. So, awak garis tu dia kena banyak titik. Itu paling bagus lah, kena semua titik paling bagus. Okay, kalau tak kena titik semua tak boleh nak disambungkan. Titik yang tidak melalui garis mestilah dekat dengan garis yang kita nak lalu tu. Okay, dan bilangan titik yang tidak terkena tu mesti seimbang atas bawah. Contoh, dekat sini saya sediakan contoh. Okay, yang pertama ni, ini adalah garisan penyuaian terbaik, ini bukan garisan penyuaian terbaik. Okay, yang pertama ni kalau awak tengok betul-betul, zoom kat situ. Okay, awak akan nampak garisan yang awak lukis tu, garisan yang awak bina tu dia kena 1, 2, 3 titik. Daripada 5 titik dia kena 3. Baguslah. Okay, dan 2 titik yang tak terkena tu dekat dengan garis ni. Ni dekat, ni boleh katakan dekat jugalah. Dan dia bertabur seimbang atas bawah. Okay, titik yang pertama yang tak kena ni duduk bawah satu. Yang atas tak kena ni dia dekat dengan garis. Dia tak kena duduk belah atas. So, satu atas, satu bawah. So, dia seimbang lah. Okay, so ataupun kalau awak tak kena 3, tak kena 4 contohnya. So 2 bawah, 2 atas. Dia tak boleh semua ke atas. Okay, contoh yang ini. Yang kedua ni, yang tidak ni awak tengok. Ada banyak garis kat sini tapi yang garisan yang awak kena tu ada 1, 2 je yang kena betul-betul. Melalui 2 titik sahaja yang betul-betul. Yang lain ni tak berapa kena sangat ni. Lepas tu dia punya yang tu dekat jugalah tapi tak seimbang. Awak tengok atas ni 1, 2, 2. Yang ni tak kena juga ni sebenarnya. Dia tak betul-betul kena X tu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 atas, 1 bawah. So tak seimbang. Dia tak bertabur dengan seimbang. So ini bukan garis lurus penyuaian terbaik. Okay, boleh faham? Boleh raise hand? Okay, so good. Okay, so kita akan lukiskan garis lurus penyuaian terbaik di sini. So awak perlukan pembaris panjang. Dan awak tengok kita punya pintasan Y kita ialah 0.508, 0.51 ataupun 0.5. Okay, so awak nak buat graf awak ni, awak main-main lah dekat pintasan Y calculator awak ni. Awak jangan buat kat sini, sini jauh sangat 0.4. Kalau awak buat macam ni, jauh sangat 0.4 ataupun awak buat kat sini 0.7 ke tak. Pastikan dekat dengan kau punya pintasan Y yang awak dah kira guna kalkulator. So pintasan Y awak guna kalkulator ialah 0.5. So awak main-main lah dekat sini, nampak. So bila guna pembaris ni, awak kan nampak yang cerah ni. Awak boleh tahulah dia seimbang atau tidak dia punya titik tu yang tak terkena. So saya tengok kalau 0.5, boleh tak saya kena semua titik? Okay, kalau saya tengok kat sini, saya kena 1, 2, 3, 4. 5 pasal ada 1 tak kena. So saya ubah sikit 0.51 apa jadi? Satu, dua, tiga, empat. Macam kena semualah kalau saya buat pintasan Y saya 0.51. So saya gariskan Bismillahirrahmanirrahim. Oh tak kena sebabnya dia punya ni kan tebal kan pembaris ni. Kena ke bawah sikit. Saya nak 0.51 tadi tapi sebab kita nak garis kan dia ada tebal sikit kat pembaris kan. Pensel ni pun tak tajam. Bila ada silap sikit jangan lupa padam betul-betul, jangan ada kesan. Okay, ini nak lukis graf dengan baik ni perlukan latihan yang banyak ya. Kalau sekali je buat, lepas tahu nak dapatkan A dalam MAT memang tak lah. Okay, so saya garis ni. So saya kenalah titik-titik ni. Okay, sepatutnya pensel ni kena tajam saja baru betul-betul accurate. So pensel saya tak tajam. Okay, clear tak? Cuba sambung lah. Main-main dengan pintasan Y calculator. Jangan jauh daripada situ.
Okey, dah boleh raise hand. Okey. So bila dah siap garisan penyuaian terbaik awak confident inilah penyuaian terbaik yang paling baik yang aku boleh buat. Okey. Apa yang awak patut buat adalah awak baca dia punya pintasan Y kat sini yang daripada graf tau. Okey, baca daripada graf. Pertama dari graf, saya tulis kat sini daripada graf. Daripada graf awak kena cari dia punya C, awak kena cari M dia. So C yang ada kat kertas graf ni, yang dekat kalkulator jangan pakai, ini panduan saja. So kat sini yang awak dapat bila awak ejas pembaris awak ialah 0.51. Saya tulis kat sini 0.51. Okay, kecerunan. Kena carilah kecerunan kan. Macam awak belajar fizik, cari kecerunan. So awak pilih 2 titik yang senang untuk dibaca. Dan jangan terlalu jangan kecil segitiga dia. So saya nak baca daripada mana? Saya nak baca kat sini. Dengan sini. Okay, so saya baca koordinat dia kat sini. Saya baca 0.22. X dia 0.22, Y dia 0.65. Okay, next. Saya nak baca ini berapa? 0.55. Pilihlah 2 titik yang senang dibaca atas graf awak tu. Ini 0.86. Okay, so kira kecerunan Y1 tolak Y2 bahagian 1 tolak X2. So 0.86 tolak 0.65 bahagi dengan 0.55 tolak 0.22. Nanti dapat lebih kurang sama macam ni lah kalkulator lah supposedly. Okay, so saya dapat 0.636363. So lebih kurang sama lah 0.63 dengan kalkulator. So maksudnya garisan saya ni menghampiri garisan yang terbaik. Penyuaian terbaik. Okay, ambil 3 tempat puluhan. Jadual sahaja 2 tempat perpuluhan. Yang lain kena 3 tempat perpuluhan ataupun 4 angka berti. Dalam kes ni saya nak ambil yang paling banyak lah 4 angka berti. Saya ambil 3 tempat puluhan sikit sangat sebab depan ni kosong tak dikira kan. Kosong ni bukan angka berti. So saya ambil 4 angka berti so jadi 0.6364 sebab nak bundahkan. Okay, ikutlah daripada graf awak tu, graf penyuaian awak berbeza-beza tau graf. So awak janganlah nak tiru graf orang lain. Awak nak hantar assignment, awak tiru saja graf. Itu menunjukkan kebodohan lah. Okay, dia bergantung kepada graf. Your own graph, your own value. Okay, dah siap? Kalau dah siap, tolong raise hand. Okay, so harapnya dapat yang samalah lebih kurang macam saya. Jangan terlalu jauh. Okay, next apa yang perlu buat, kita dah buat pada graf, kita kena buat pada persamaan juga. Sama macam yang saya ajar minggu lepas, kita ada graf, dia ada persamaan kan. Graf dia bagi graf, kita baca pada graf, kita keluarkan dia punya Y, MX tambah C. Y dia tengok pasti Y, X dia apa kan. So yang ini kita punya graf. Sekarang ni kita akan buat daripada persamaan. Di atas kertas graf juga saya akan tulis jawapan saya. Okay, daripada persamaan kita, persamaan asal yang dia bagilah yang tak linear tu. Mana soalan dia? Okay, ni Y sama dengan H dengan 1 tambah X kuasa K. So kat sini kita akan gunakan hukum linear untuk tukarkan dia kepada hukum linear. Hint dia ada dekat sini, log Y, log X tambah 1. So maksudnya ni kuasa So kita nak ada graf log ni kita buat graf log. So kat sini mesti ada log lah. So kita ambil log kedua-dua belah. Ambil log. So dia akan jadi log 10 Y log 10 semua ni. Okay, so ambil log kedua-dua belah. Single kan, sebelah kiri tu single, sebelah kanan tu single. So kita ambil single log sebelah kiri, single log sebelah kanan. Okay, so kat sini ada kuasa K. Kuasa K ni siapa punya? Yang dalam kurungan ni punya. H tak ada hak pada K. Jadinya jangan bawa kuasa bawa depan ke depan. H tak ada K kat sini, tak ada kuasa. So dia bukan punya kuasa dia, jangan pergi bagi. So apa yang kita buat, kita akan gunakan hukum logaritma di mana kita ceraikan dulu. Okay, so kita akan jadi log 10H. Kalau darab ni H darab 1 tambah X kuasa K, ni darab. Kalau darab dia jadi tambah. So log 10 1 tambah X kuasa K. Okay, faham? Boleh raise hand?
Okay. So ingat K tu ialah kuasa bagi yang dalam kurungan tu sahaja. H tak ada hak. So tak boleh terus kuasa bawa depan. So awak kena ceraikan dulu dia baru awak boleh kuasa bawa depan. So dia akan jadi log 10H tambah K log 10 1 tambah X. Ataupun X tambah 1. Sama je kan? So kat sini kalau rumus dia log Y. So kita tukar, kita rearrange balik supaya jadi Y sama dengan MX tambah C. So sini log 10Y. Ni X kita sama dengan paksi X kita. So ini K ni adalah M dia. So K duduk depan. Darab dengan log 10. 1 tambah X ni samalah juga dengan X tambah 1. Belakang dia adalah log 10H. Okay, so kat sini kita kena pasti inilah Y besar kita. Kita boleh verify dengan paksi Y kita. Okay, yang ini log 10X tambah 1 kita boleh verify dengan paksi X kita sama. So yang tinggal ni apa? Ini adalah M. Ini adalah tambah log H ni adalah C kita. So apa yang kita buat? Kita ada graf. Kita ada persamaan. Ini C kita daripada graf. Ini M daripada graf. Ini adalah C kita daripada persamaan. Ini adalah N daripada persamaan. So kita akan buat apa? Kita akan bandingkan. So C daripada graf ialah 0.51. C daripada sini ialah log 10H. So kita bandingkan log 10H sama dengan 0.51. Kan dia C yang sama. Okay, so kita nak cari H. Sebab dalam soalan C tu ada H dengan K. Bila dah patah, dah buat dah daripada graf daripada persamaan ni, bandingkan. Lepas tu nanti tengok soalan. Aku dah jawab sebelum semua soalan. So log H sama 0.51. Kita nak H tu tak nak ada log 10. So kita akan ambil anti-log. Apa maksud anti-log? Anti-log tu ialah kita tukarkan dia jadi kuasa. Anti-log, reverse the process. So kat sini 10H ni kat asas. 10 ni asas kan? Ini kuasa. Ini nombor. Macam mana nak tukar daripada indeks kepada logaritma, logaritma ke indeks. Itu adalah benda basic yang pertama awak belajar masa buat logaritma. 10 ni asas. So 10 kuasa 0.51 adalah sama dengan H. So kat kalkulator awak tu, awak tekan dekat logaritma ni. Ni ada log. Tekan shift log. Ataupun awak nak buat 10 kuasa, tekan kuasa pun boleh mana-manalah. So nak anti-log senang saja, tekan shift, tekan log. Dia akan jadi log 10 kuasa 0.51. So kita dapat H kita ialah 3.236. Okay, dekat kalkulator biasa awak tu pun sama. Okay, ini log. Kita nak anti-log. Anti-log maksudnya kita reverse the process of logaritma tu. Kita jadikan dia kuasa, nombor yang ada kuasa. So kita boleh buat 10, lambat sikit lah 10, kuasa, kurungan, 0.51. Yang 51 ni, tengok pada awak punya graf tau. Ni graf saya. Ya, awak akan dapat nombor macam ni. Okay, itu lambat sikit. Kalau nak cepat, tekan shift. Tekan shift, tekan log. Ni anti-log nama dia. 10 kuasa. Tak payah tekan kuasa dah. So tekan 0.51. So dapat jawapan lah 3.236. Tu 0.51 ni masukkan nilai C awak. Okay, next kita dah bandingkan pita sawah. Kita akan bandingkan pula kecerunan. So kecerunan kita ni 0.6364. Ni kecerunan graf saya. Tengok kecerunan graf awak. So kecerunan dalam persamaan ialah K. So K sama dengan 0.6364. Tak perlu ambil anti-log sebab dah memang K. So H sama dengan 3.236. K sama dengan 0.6364. Siap soalan. Terdapat 10 markah. Patah balik soalan dekat kertas. Soalan tengok aku dah jawab semua tak? Sebab kadang-kadang dia ada suruh baca plot. Baca titik jika X sama dengan 0.5 berapakah nilai Y. Dia akan ada tanya soalan jugalah. So dalam kes ni saya dah jawab semua. Saya dah bina jadual. Ni jadual saya. Dapat markah. Akan dapat N2 kat sini. So plot semua-semua ni ada K4 kat situ. Jalan kerja ada 4. Lepas tu skala saya mesti betul. Saya dah buat. Kemudian saya dah ambil kecerunan graf ni ada pengiraan. Persamaan saya dah dapat tukarkan dia kepada bentuk log yang tally dengan paksi Y dan paksi X kita. Lepas tu kita bandingkan dia dan kita jawab soalan. Baru dapat 10.